Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung pembelajaran kita soalan nomor 11. Soalan nomor 11 ini dia sangat mudah, telah tengok. Okey, jadual menunjukkan taburan jumlah saham koperasi dimiliki oleh 40 orang murid. Artinya jumlah pelajar adalah 40. Soalan A, lengkapkan jadual di bawah. Ini sudah lengkap. Bilangan murid ada kosong, tapi kita sudah tahu jumlah semua adalah 40 orang. Oleh itu untuk mencari jawaban dalam ruang kosong ini kita perlu tambah semua. Kita tambahkan semua. 1 tambah 4 tambah 4. 1 tambah 4 tambah 20 tambah 5 tambah dengan 1, kita akan dapat 31. Jumlah murid sekarang ini ada 31. Maka tempat kosong dia kita hanya tolak 40 tolak dengan 31. Kita akan dapat 9. Untuk kekerapan longgokan pula, cara mudah untuk kita buat adalah kita hanya perlu tambah pada bilangan murid. Oke, sekarang kita tengok. 0 tambah 1. Kenapa dia kosong? Sebab ruang. Kita tambah kosong di hadapan sebab kelas di atas itu tidak ada. Jadi 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian 1 tambah 4 sama dengan 5. Kemudian 5 tambah 9 sama dengan 14. 14 tambah 20 sama dengan 34. 34 tambah 5 sama dengan 39. Maka 39 tambah 1 adalah 40. Jumlah maksimum dia adalah 40. Untuk sempadan atas pula dia senang. Kalau kita tengok ini dengan yang ini, beza dia. Kalau cikgu hanya buat 10.5. Terus dia cikgu buat. Cikgu ambil ini nilai paling atas, paling tinggi, cikgu tambah 0.5. Dari mana kita dapat 10.5 itu adalah sempadan atas ini tambah dengan sempadan bawah kelas seterusnya bahagi dengan 2, kita akan dapat 10.5. Seterusnya kita sudah tahu jumlah selang kelas dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 selang kelas. Selang kelas dia adalah 10. Jadi kita tambah dengan 10. Jadi kita akan dapat 20.5. Kalau ini pula 30.5. Tapi kalau cikgu lebih suka memahami dengan 40.5, 50.5, 60.5. Sangat-sangat mudah. B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit saham pada faksi mengufuk dan 2 cm kepada seorang murid pada faksi mencancang, lukis ogif. Hari ini kita belajar tentang ogif. Kalau ogif dia perlu kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Nota dia adalah seperti ini. Ini adalah kekerapan longgokan. Ini pula adalah sempadan atas. Bermula dari ini, kemudian dia akan naik begitu. Sekarang kita akan gunakan kertas graf. Ingat, pastikan guna pensel supaya senang untuk padam. Gunakan pembaris supaya tidak ada garis yang bengkok. Terutamanya apabila kita menggaris graf di bagian tepi. Oke, cikgu akan tukar sekarang. Cikgu akan gunakan kertas graf. Kali ini cikgu buat vertikal supaya semua boleh nampak apa yang cikgu buat. Langkah yang pertama, kita perlu garis dahulu. Dia punya garisan tepi, garisan faksi. Kita akan bermula daripada bagian bawah. Bagian bawah. Bawah dahulu. Garislah sampai habis. Cikgu sudah bagi tahu di bahagian bawah ini dia panggil sebagai sempadan atas. Mesti tulis nama sempadan atas. Kemudian kita buat lagi satu garis mencancang. Tadi mengufuk, sekarang mencancang pula. Ini pula dipanggil sebagai kekerapan longgokan. Cikgu sudah memberitahu tadi yang mana kita akan guna jumlah pada nilai pada yang ini. Kita buat sempadan atas 10.5. Oke. Ini adalah satu yang tricky. Maksud cikgu tricky itu adalah sedikit mengelirkan murid. Di mana kita mau letak 10.5 ini. Oke, 10.5 ini dengan 1. Kalau dia 1, artinya 10.5 itu kita tidak boleh letak di sini. Kita letak di bahagian ini, 10.5. Oke, untuk 20.5 kita selang 2 cm, 20.5 dan seterusnya. Oke, udah nampak? Kita mesti bermula di situ. Kemudian 10 unit, kenapa ada 10 unit? Sebab 10 unit adalah jarak ini 2 cm, jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, 10. Tapi kalau kekerapan longgokan pula, dia bermula dengan 2 cm kepada seorang murid. Seorang murid. Macam pelik pula kalau 1. 1, 2, 3, 4.
Cikgu rasa soalan nombor 11 ini dia tidak akan minta seorang. Cikgu akan ubah soalan ini menjadi 5 orang. 5 orang sebab kita punya skala tidak akan cukup. Jadi konsep menulis untuk OGIF 2 kepada 5 orang artinya 0 pergi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan juga 40. Oke, bila kita sudah siap kita punya paksi kekerapan bukan? Sekarang kita hanya perlu plot kita punya titik pada graf. Oke, 10.5 dia adalah yang satu. Kalau dia punya 2 cm untuk 5 orang, artinya untuk satu orang adalah 2 kotak kecil. Oke, 2 kotak kecil lah. 20.5, 20.5, 30.59, 40.5, 20, 55.5, 39 kurang 1, 2 dan yang terakhir 60 adalah 40. Artinya bentuk kita, oke, ini adalah teknik menggunakan pembaris fleksibel. Tapi kalau kamu tidak biasa, kamu boleh praktis sendiri di rumah. Tapi kalau cikgu sudah biasa, tapi cikgu tidak galakkan kamu guna pen untuk jadi bentuk OGIF kita adalah seperti ini. Oke, bentuk OGIF kita adalah seperti ini. Soalan C, kuartil pertama. Oke, untuk kuartil pertama cara pengiraan dia sangat mudah. Kalau kuartil yang pertama kita hanya darab 1/4, darab dengan berapa jumlah semua orang? 40. Artinya kita darab dengan 40 sama dengan 1/4 darab 40 sama dengan 10. Artinya kuartil yang pertama terletak pada 10. Cikgu akan gunakan pembaris pen merah supaya kamu boleh nampak macam mana kita membuat dia punya kuartil. Jadi dia terletak pada 31.5. Macam mana cikgu tahu dia 31.5? Sebab ada 2 kotak daripada 30.5. 31.5. Oke, untuk mediannya pula kita darab 1/2 darab dengan 40 sama dengan ini adalah 2/10, maka jawaban daripada OGIF adalah 31.5. Yang ini pula dia punya median adalah 20, maka jawaban daripada OGIF adalah 20. Kita guna pembaris lagi. Jawabannya adalah 40.5. Oke, kuartil 3. Kuartil 3 pula kita akan guna 3/4 darab 40. Kita akan dapat dia punya jawaban sebagai 30. Maka daripada OGIF kita akan buat dia punya garis. Kali ini dia ada di tengah-tengah. Artinya kalau tengah-tengah ini 41, 42 dan jawabannya adalah 43. 43. Macam mana cikgu tahu dia 43? Sebab kotak kecil dia adalah 5. Oke, jadi cikgu tambah dapatlah 43.0. Julat antara kuartil pula kita hanya akan tolak dengan di antara kuartil 3 dan kuartil 3 dengan kuartil 1. Oke, yaitu Q3 tolak Q1 sudah kita dapat. Q3 adalah 43.0 tolak dengan 31.5 sama dengan 43 tolak dengan 31.5, kita akan dapat 11.5. Oke, sekarang ini soalan D, dia berkaitan dengan persentil. Oke, persentil. Apabila kamu buat graf kamu, jangan lupa Q3, Q2 ataupun median ataupun Q. Jangan lupa buat seperti ini supaya kamu tidak keliru nanti. Oke, sekarang soalan terakhir dia minta tentang persentil ke-20.
Kalau persentil, dia punya rumus sangat mudah. Kamu hanya boleh tengok terus cikgu buat pengiraan dia. Persentil dia adalah nilai 20 per 100 darab dengan N. N itu adalah jumlah pelajar. Jumlah pelajar dia adalah 40. Jadi sama juga dengan 20 bagi 100 darab dengan 40. Maka persentil yang pertama adalah 8. Ingat, ini bukan jawabannya. Kita perlu rujuk graf juga. Kita cari yang ke-8. 6, 7, 8. Sekali lagi, kali ini cikgu guna pen hitam pula untuk merujuk pada persentil. (29.5). Oke, tidak nampak pula tadi 39.5 yang cikgu garis. Ini adalah 8. Oke, jadi jawaban dalam soalan ini adalah 29.5. Sekarang kita buat yang 70 pula. 70 per 100 darab dengan 40 sama juga dengan 70 bagi 100 darab dengan 40, kita akan dapat 28. Artinya kita cari mana kedudukan 28. Kedudukan 28 adalah di sini. 29, 28. Kalau tidak ada graf memang susah. Tapi cikgu rasa kamu boleh kasih usaha juga tuh nanti. Oke, pastikan mencapai garis. Jadi jawaban dia adalah 42.5. Oke, tadi 28. Jadi 42.5 jawabannya. Dan yang terakhir 95 per 100 darab dengan 40 sama dengan, kita kira dahulu, 95 bagi 100 sama juga dengan 95 0.95, sorry cikgu ulang, 95 bagi 100 darab dengan 40 sama juga dengan 38. Kita cari mana kedudukan 38 dalam soalan. Sini 39, sini 38. Ini 38. Oke, jumpa terus garis. Sudah nampak pula kan? Jadi di sini jawabannya adalah 50. Artinya yang ke-38 itu adalah 50. Oke. Untuk label dia pula kita hanya label P20, P70 dan juga P95. Jadi begitulah cara dia kita menjawab soalan bagi soalan nomor 11 ini, yaitu melukis ogif dan juga melukis menyatakan nilai daripada ogif dan juga persentil. Ini adalah bentuk dan nanti jangan lupa tolong belajar sendiri di rumah. Tolong rujuk. Oke, itu saja, kita akan jumpa soalan nomor 11 nanti. Ini nomor 12 nanti. Terima kasih.